Baik, selesai sudah hari penamaan calon dan tempoh berkempen kini bermula untuk cuba menambat hati dan minda rakyat sehinggalah 19 November ini di mana rakyat akan turun memilih. Dan sudah tentu seperti yang kita sudah ulang banyak kali sebelum ini, dinamika politik pada PRU kali ini jauh berbeza dengan PRU yang lepas dan sebelum ni. Jadi kita lihat hari ini, kali ini lebih banyak parti, lebih banyak gabungan menurunkan calon mereka. Jika dulu mungkin 3 atau 4 penjuru itu norma bagi kebanyakan kerusi, namun hari ini tidak lagi. Kita lihat sekurang-kurangnya ada BN, PN, PH. Kemudian ada juga pemain lain di setiap kerusi seperti GTA atau Pejuang. Dan ada juga calon bebas. Ada juga parti yang lebih kecil seperti Parti Rakyat Malaysia, Parti Bangsa Malaysia dan sebagainya. Jadi, terlampau banyak pilihan untuk pengundi pada kali ini, tapi kami cuba mudahkan untuk anda. Pertama sekali, 945 calon untuk kerusi parlimen di seluruh negara. Ini adalah bilangan calon yang paling ramai dalam sejarah pilihan raya Malaysia. Ia adalah 38% daripada jumlah calon kerusi parlimen yang tertinggi sebelum ini, iaitu pada PRU lepas pada tahun 2018. Hanya menyaksikan 687 orang calon berbanding tahun ini 945, naik hampir 40%. Ini bilangan calon untuk kerusi parlimen PRU 15 berdasarkan negeri. Kita lihat di sini antara yang tertinggi adalah Perak, ada 100 orang calon untuk kerusi parlimen. Kita lihat Johor ada 96 calon. Begitu juga Sarawak dan Sabah masing-masing 92 hingga 119 calon. Tapi kalau kita lihat adakah calon-calon ini ramai berdasarkan kerusi parlimen di negeri itu. Mungkin Johor sebagai contoh ada 96 calon, kita lihat mungkin agak tinggi bagi Johor, tapi kita perlu mengambil kira sebagai contoh. Johor ada 26 kerusi parlimen. Katakan kalau kita mengandaikan bilangan calon yang normal itu adalah satu kerusi mungkin 4 calon, 4 penjuru. Kalau kita lihat Johor ada 26 kerusi dengan 96 calon ditempatkan, ia bermakna secara purata setiap kerusi di Johor ada 3.7 orang calon. Ingat, kalau kita andaikan average itu normal adalah 4. Johor mungkin banyak, tapi kita ambil kira bilangan kerusinya 37. Not bad, Pak kata orang. Perak sebagai contoh, ada 100 calon ditempatkan. Perak ada 24 kerusi. Bermakna nisbah calon puratanya satu kerusi ada 4.2 orang. Masih lagi tidak begitu tinggi. Kalau kita lihat Kedah 68 calon, Kedah ada 15 kerusi, sedikit sahaja kerusinya tapi calonnya agak ramai. Nisbah di Kedah adalah 4.5. Begitu juga dengan Pulau Pinang, 13 kerusi parlimen, 58 calon ditempatkan juga 4.5. Selangor antara yang tertinggi. Selangor menyaksikan 124 calon, tapi ada 22 kerusi parlimen. Bermakna di Selangor, secara puratanya, satu kerusi ada 5.6 orang calon ataupun lebih dekat dengan 6 orang calon. Itu puratanya. Kita ada Bangi sebagai contoh, ada 8 penjuru. Banyak lagi kerusi seperti di Batu, Wilayah Sultan Kuala Lumpur. Sudah tentu anda tahu, 10 penjuru. Sabah walaupun banyak, tapi seperti kita sedia maklum, kerusinya juga banyak. 25 kerusi parlimen. Sabah nisbahnya lebih hampir kepada 5 orang calon untuk setiap satu kerusi, 25 itu. Kuala Lumpur, 4.7. Labuan dan Putrajaya sudah tentu satu kerusi sahaja masing-masing dan nisbahnya adalah 6. Memang sebenarnya di kerusi Labuan dan Putrajaya ada kita lihat 6 calon, 6 penjuru di kedua-dua kerusi parlimen itu. Melaka juga agak rendah, 4.2. Terengganu 4.1. Sarawak ada 92 calon yang ditempatkan, 31 kerusi, bermakna nisbah di Sarawak agak rendah sebenarnya. Satu kerusi parlimen, purata 3 orang. Keseluruhannya untuk 222 kerusi parlimen dan 945 calon yang dipertandingkan, national average kita saksikan pada PRU kali ini adalah 4.25 orang untuk setiap satu kerusi. Sudah tentu ini adalah puratanya. Ada kerusi yang lebih ramai penjuru, lebih ramai calon, lebih banyak penjuru menolak naik purata. Ada kerusi yang hanya menyaksikan 1 lawan 1 atau 2 penjuru. Tapi kita lihat national average kali ini sememangnya yang tertinggi. Setiap satu kerusi, 222 parlimen di serata Malaysia, puratanya ada 4.3 orang calon. Sememangnya ramai pilihan. Batu sebagai contoh ada 10 seperti yang kita sebut sebentar tadi. Dan kita sudah tentu tidak boleh lari daripada membincangkan beberapa kerusi panas. Ada banyak sebenarnya, tapi ini saja yang kita ada masa untuk kongsikan. Gombak sebagai contoh menyaksikan 5 penjuru. Sudah rasmi di sini. Ini adalah kerusi yang menyaksikan pertemuan antara Menteri Besar
Muhammad Azmin Ali pilih untuk kekal di Gombak walaupun sudah pun bertukar tiket pada kali ini berbanding PRU 14, dan Amiruddin Syahri turun untuk mencabar. Jumlah pengundi di Gombak yang terbaru adalah 207,000 orang, lelaki dan wanita lebih kurang sama. Majoriti Azmin pada PRU 14 di bawah tiket PKR dan Pakatan Harapan agak besar, 48,721. Menarik untuk kita lihat kerusi ini. Dan sudah tentu kita tidak boleh lari daripada bincang berkenaan kerusi panas ini. Kita lihat Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga dua calon lain daripada Barisan Nasional dan juga Pejuang berebut kerusi Tambun P063. Majoritinya lebih tipis berbanding Gombak, mungkin agak rapuh, terutama kita mengambil kira Ahmad Faizal Azumu bertanding atas tiket lain pada kali ini, seperti mana juga Azmin. Ini adalah satu kerusi yang wajar untuk kita lihat. Dan seperti yang kita sebut tadi, kerusi yang ada 10 penjuru P115 Batu menyaksikan calon bebas sahaja ada 4 orang. Daripada Nur Fatihah Syazwana atau Cleopatra, Tian Chua, Siti Kasim dan juga Tu Gao Lan, dan mereka mahu mencabar Prabakaran yang pada ketika PRU 14 bertanding atas tiket bebas. Menarik untuk dilihat di sini pertarungan antara Tian Chua dan juga Prabakaran. Kerusi ini ada 10 penjuru dan kalau kita lihat majoritinya agak banyak untuk tiket bebas, 24,438. Bagaimana itu mungkin akan dibahagikan bukan sahaja antara 10 tapi mungkin banyak antara Prabakaran dan juga Tian Chua. Itu dan banyak lagi kita akan kongsikan dalam bulletin-bulletin kami yang seterusnya, dan juga di astroawani.com kami ada senaraikan semua senarai kerusi untuk anda lihat semua calon termasuk untuk kerusi anda.